Seterusnya, kita juga ingin berkongsi pada anda semua iaitu Sukong 2022, Sukan Pelopor Perpaduan Antara Universiti. Dan bersama dengan saya di studio, saya kenalkan Yang Hormat Datuk iaitu Datuk Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman selaku Naib Chancellor UPM merangkap penasihat Sukong 2022. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan juga ditemani oleh Profesor Madya Dr. Tajul Arifin Sulaiman selaku Pengarah Akademi Sukan UPM merangkap pengerusi Sukong 2022. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, sebagai permulaan mungkin Yang Hormat Datuk boleh terangkanlah sedikit sebanyak tentang latar belakang kejohanan sukan staf Universiti Malaysia Sukong yang akan dianjurkan di UPM. Silakan. Terima kasih Sophie kerana beri ruang kepada UPM pagi ini bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Kita nak berkongsi dengan penonton-penonton di luar sana berkenaan dengan penganjuran kejohanan sukan staf Universiti Awam Malaysia. Ya. Dan ini merupakan edisi ke-44 buat kali ke-44 dan sebenarnya sukan ini diadakan setiap 2 tahun. Dan kita dah tertinggal selama 3 tahun disebabkan oleh pandemik. Ya. Jadi alhamdulillah UPM diberi tanggungjawab dan juga ruang untuk menjadi tuan rumah pada tahun ini. Adalah kali terakhir sukan ini diadakan adalah pada tahun 2018 di Universiti Pahang, Malaysia Pahang. Dan selepas itu tertangguh selama 3 tahun dan kita diberi kesempatanlah. UPM diberi tanggungjawab ini untuk sebagai penganjur. Dan insya-Allah kita akan adakan sukan ini pada 19 hingga 24 September ini. Okey. Dan sukan ini akan disertai oleh 20 universiti awam dan KPT. Jadi kita ada 21 penyertaan. Jadi sukan kejohanan ini adalah untuk atlet-atlet staf universiti, sama ada staf akademik ataupun bukan akademik. Jadi, wow, menarik ni. Ya, saya harap itulah ramai penyertaan daripada staf-staf akademik dan juga bukan akademik daripada universiti-universiti awam Malaysia. Wah, okey. Jadi mungkin doktor nak terangkan jugalah antara sedikit acara sukan yang akan dipertandingkan dan juga tentatif secara keseluruhannya. Bagaimana doktor? Terima kasih Sophie. Untuk acara sukum kali ini kita mempertandingkan 18 acara sukan. Okey. Seperti yang dimaklumkan oleh Datuk tadi, Yang Hormat Datuk, acara sukum akan bermula pada 17 September sehingga 24 September. Okey, perasmian pada 17 dan acara seterusnya terbahagi kepada 2 fasa. Okey, fasa 1 seperti yang dimaklumkan oleh Datuk tadi, 19 itu adalah hari pertandingan sehingga 20 untuk fasa pertama. Manakala fasa kedua 20 hingga 23 dan 24 adalah penutupnya. Okay, so kita ada 2 fasa yang mempertandingkan 18 acara sukan. Wow. Wah, itu dia menarik, 18 acara yang ada. Dan difahamkan juga Yang Hormat Datuk ada lagu untuk sukum ni? Ya, ada lagu khas untuk sukum yang dicipta oleh staf UPM. Saya lupa tajuk apa lagu. Kami hebat kami juara. Oh, kami hebat kami juara. Ya, kita hebat kita juara. Kita hebat kita juara. Dan lagu ini memang digubah oleh staf UPM sendiri, oleh saudara KD, staf daripada Pusat Kebudayaan, dinyanyikan oleh staf UPM juga. Saudara Adidi dan juga Encik saya tengah nama. Tapi apa yang paling penting adalah hasil karya daripada staf. Hasil karya daripada kali pertama lagu Sukom, dan kita harap lagu ini kekal sebagai lagu rasmi Sukom. Ya, insya-Allah boleh jadi lagu tema lagu tema ya. Insya-Allah. Okey, seperti sekarang ni para penonton kita pun boleh dengar juga kan antara ini dendangan lagunya yang akan dimainkan ketika berlangsungnya Sukom nanti ya. Betul. Insya-Allah. Okey, dan mungkinlah boleh kongsikan jugalah doktor antara perkara-perkara yang berlaku yang menarik yang akan berlaku dan juga disajikan pada Sukong 2022 yang akan berlangsung di UPM nanti. Terima kasih Sophie. Acara sukum ini adalah umumnya untuk mencukil bakat dan potensi yang ada pada kalangan staf Universiti Awam. Oleh itu kami melihat sukum ini sebagai satu tempat di mana staf-staf universiti
mempertandingkan potensi dan bakat mereka. Dan apa yang menariknya, apabila kita mempertandingkan sukan dalam kalangan atlet di universiti, kita melihat ramai staf-staf universiti ini terdiri daripada atlet. Contohnya seperti saudara Nazmizan. Nazmizan adalah pengarah pusat sukan di Unimap Perlis. Beliau adalah atlet olahraga Malaysia. Dan di UPM juga kami juga ada beberapa atlet yang juga dahulunya mewakili negara. Seperti Encik Malik Tobias, merupakan pemegang rekod Decathlon sehingga ke hari ini. Merupakan staf dan juga timbalan pengarah di Akademi Sukan. Dan juga kita ada seperti saudara Ahmad Sufi yang juga merupakan pemain sepak takraw nasional kebangsaan sebelum ni. Juga ada beberapa lagi atlet-atlet yang juga pernah mewakili negara di peringkat Olimpik. Contohnya seperti Dr. Mi, kalau saya tak silap, merupakan pesyarah di UPSI. Dan ada beberapa lagi atlet-atlet yang lain. So, sukum secara amnya adalah di mana sukan yang boleh mencungkil bakat dalam kalangan atlet staf di universiti. Selain daripada penonjolan atlet-atlet seperti ini, Sukum kali ini juga menunjukkan bahawa kami akan cuba sebaik mungkin untuk membuat dari segi persembahan, dan juga saya pasti Pusat Kebudayaan UPM telah bersedia untuk menerima tetamu-tetamu atlet daripada universiti lain, dan kami akan mensajikan acara pembukaan yang kami jangka akan hebat lah. Akan hebat pada malam tu. Setelah 3 tahun. Lepas 3 tahun, ya. Betul. Lepas 3 tahun, ya. Okey, dan pecahan-pecahan acara tadi kan seperti yang doktor kongsikan. Mungkin Yang Hormat boleh kongsikan jugalah berkenaan dengan pecahan acara-acara yang akan dipertandingkan. 18 acara itu termasuklah acara padang dan juga balapan. Seperti bola sepak, kita ada futsal, balapan larian dan sebagainya lah. Dan kita harap penyertaan daripada staf-staf daripada semua universiti lah. Jadi di sinilah sebenarnya platform di mana mereka dapat bersama-sama. Mungkin selama ini jumpa sekejap-sekejap. Dalam acara sukan ni ia memberi ruang yang lebih lama kepada staf-staf untuk berinteraksi. Tak kiralah sama ada, bagi saya kalah menang ni kita letak tepi dahulu. Betul. Kira menang ni kira bonus. Tapi yang pentingnya penyertaan daripada semua staf yang akan memberi satu impak dalam kita mengeratkan silaturahim dan juga memberi ruang kepada bakat-bakat yang ada yang perlu dicungkil, kan. Macam saya pun mungkin juga terlibat dengan sukan. Dulu saya terlibat dengan squash dan tenis, tapi sebab dah lebih umur ni rasa masih okey lagi. Masih okey lagi. Mungkin acara golf ke mungkin, ya, insya-Allah. Wah, menarik ni. Jadi di mana boleh kita sama-sama tonton ni? Ada ruang dan peluang ke? Kena datang sama-sama di UPM untuk menjadi. Boleh ya? Ya, boleh. Memang kita menggalakkan bukan hanya atlet daripada Universiti Awam, tetapi juga staf daripada Universiti Awam yang tidak terlibat secara langsung boleh datang untuk memberi sokongan, motivasi kepada pasukan masing-masing. Wah, seronok ni. Jadi inilah ruang untuk bersama-sama di UPM. Bila lagi nak datang? Bila lagi nak datang UPM, kan. Jadi insya-Allah kita harap Universiti Awam lain memberi ruang kepada staf mereka untuk datang ke UPM. Kita menyediakan tempat tinggal dan juga fasiliti makanan dan sebagainya lah, insya-Allah. Semua kemudahan disediakan. InsyaAllah. Baik. Doktor, kalau seperti mana yang kita tahu, ini merupakan edisi yang ke-44 kali ini. Setelah 3 tahun, kali ini pasti kelainan yang dibawakan. Dan juga cabaran sebagai tuan rumah bagaimana. Betul. Kita ada 136 pingat emas yang menjadi rebutan pada para atlet, dan keseluruhan pingat untuk kali ini adalah sebanyak 424 pingat keseluruhan. Jadi ini merupakan satu pertandingan yang seperti yang disebut oleh Datuk tadi, merupakan satu pertandingan yang hebat antara sukan antara universiti di Malaysia. Dari segi cabaran memang tentulah ada cabaran. Pertama sekali oleh kerana kita masih lagi beralih
fasa pandemik ke endemik ni, kita perlu agihkan acara sukan kepada dua fasa. Fasa 1 dan fasa 2 supaya tidak terlalu crowded sangat di UPM dengan atlet-atlet. Kami jangkakan seramai lebih daripada 3,000 atlet akan berkampung di UPM. So jumlah yang agak ramai melibatkan penginapan di kolej-kolej. Selain itu, cabaran kami adalah oleh kerana Sukum ini bertindan dengan tarikh SUKMA, Sukan Malaysia. Jadi ada venue-venue yang menjadi kami saling bantu-membantulah, berkongsi venue. Okey, dan ada venue-venue yang terpaksa buat di luar, contohnya seperti foot golf. Oleh kerana kami di UPM ada padang golf 18 lubang. Wow. Tapi itu baru saya tahu ni. Wow. Ya, kami ada 18 lubang padang golf, tetapi untuk foot golf kami kena pergi ke tempat lain, ke Bukit Jelutong. Begitu juga dengan untuk tim pin bowling. Kami juga akan pergi ke venue yang lain. So ada beberapa acara-acara yang kami terpaksa menggunakan venue yang lain. Dan of course pecahan-pecahan. Dan of course cabaran yang lain adalah cabaran di segi perbelanjaan yang kami terpaksa uruskan secara berhemah. Tapi alhamdulillah dengan sokongan Yang Amat Datuk sebagai pengurus besar Universiti Putra Malaysia bersama dengan Pendaftaran Encik Muazzam memberi sokongan kepada kami dalam menguruskan ini. InsyaAllah, alhamdulillah, kami fikir cabaran ini semua akan kami dapat atasi. InsyaAllah. Jadi sama-sama kita doakan mungkin dimudahkan semuanya yang hormat Datuk, dan juga mungkin ada sedikitlah harapan daripada Yang Hormat Datuk kepada mereka yang mungkin nak menonton ni, dah berkobar-kobar nak datang ni. Harapan saya sangatlah besar, terutamanya selepas 3 tahun kita tidak terlibat dalam acara sukan, terutamanya untuk staf-staf UPM, staf-staf daripada universiti. Jadi kita harap kejohanan kali ini akan memberi ruang yang lebih luas kepada semua staf-staf universiti awam untuk turut serta dalam menyertai acara-acara sukan ini. Dan di sinilah saya rasa di UPM lah kita dapat berjumpa untuk berinteraksi, bukan hanya bersukan, tapi berinteraksi, mengeratkan lagi silaturahim di antara staf-staf daripada universiti awam di Malaysia. Jadi harapan saya sama-samalah datang ke UPM. InsyaAllah kita cuba yang terbaik untuk penganjuran kali ini. InsyaAllah, yang akan berlangsung, sekali lagi mungkin Doktor boleh wawarkan kepada para penonton semua yang akan berlangsung bila? InsyaAllah, Sukum pada kali ini akan berlangsung daripada 17 hingga 24 September, dan pada 16 September walaupun cuti Hari Malaysia, tetapi pada hari itu juga akan berlangsung taklimat ketua kontingen. Di auditorium bangunan TNCPI. So saya fikir rasmiannya juga 16 September. Persen pada 17 September pada sebelah malam. Itu dia. Jadi sama-sama kita doakan moga dipermudahkan segala urusan, keadaan cuaca yang baik, insya-Allah. Itu yang kita semua perlukan setakat ini. Yang penting semua atlet sihatlah. Ya, itu penting juga tu. Baik, dan di kesempatan ini anda juga mungkin boleh luangkan masa, kosongkan jadual anda untuk turut-turut sama memberi sokongan kepada pasukan, terutamanya daripada UPM sendirilah kan. InsyaAllah kita doakan maju jaya. InsyaAllah kalah menang itu adat. Betul. Dan yang paling penting, saya kira sukan ni akan menambah baikkan dari segi silaturahim kita, merapatkan lagi ukhuwah. Itu sebenarnya kerjasama kan. Itulah objektifnya. Objektif utama sukan ini adalah untuk mengeratkan silaturahim di antara staf-staf. Bukan hanya daripada staf universiti tersebut, tetapi antara universiti dan juga dengan staf-staf KPT yang akan turut menyertai sukan ini. Jadi sukan adalah satu platform yang baik dan juga platform utama yang saya rasa di mana kita boleh mengeratkan silaturahim dan juga mengekalkan perpaduan dan keharmonian. Itu dia, insya-Allah. Jadi kita ada 17 sukan. InsyaAllah. 104 acara dan ada banyak juga pingat yang disediakan. Jadi anda balik tu bukan tangan kosong lah, Doktor. Ada sesuatu untuk kita sama-sama ingatkan. Yang paling penting adalah ukhuwah antara satu sama lain kan. Dan sedikitlah kata-kata daripada Doktor, mungkin ada kata-kata semangat kepada atlet-atlet kita. Tak lama lagi ni nak berlangsung ni. Baik, terima kasih Sofia. Baik,
pertama sekali tentu saya mengharapkan untuk hari-hari yang mendatang ini akan digunakan sepenuhnya oleh pihak sekretariat dan juga atlet-atlet untuk membuat persediaan yang rapi. Dan saya tahu sekarang ini pun sukarelawan untuk Sukum telah pun berkampung di UPM dan mereka juga telah bersedia di venue-venue yang telah ditetapkan dengan persiapan-persiapannya. Dan saya pasti atlet-atlet akan menggunakan hari-hari yang mendatang ini dengan persiapan yang rapi, dan insya-Allah mereka akan berjuang dengan semangat yang baik dan juga semangat kesukanan yang baik dalam kalangan atlet-atlet di universiti. InsyaAllah. Jadi yang paling utama sekarang ni kita doakan atlet kita semua dalam keadaan yang sihat. Dan juga mereka yang nak datang menonton pun perlu dalam keadaan yang sihat. Jadi kalau ada simptom-simptom tu kalau boleh janganlah datang kan. Untuk kita memastikan semua dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Jadi kami di sini mendoakan semuanya berjalan lancar, insyaAllah. InsyaAllah lagu tu juga akan menjadi tema setiap tahun untuk Sukum. Kita juga memberi ruang kepada RTM kalau nak buat live telecast. Okey, mana tahu ada ruang apa, insyaAllah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Hormat Datuk Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman, selaku Naib Chancellor UPM Merangkap Penasihat Sukum 2022. Dan juga terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Tajul Arifin Sulaiman, Pengarah Akademi Sukan UPM Merangkap Pengerusi Sukum 2022. InsyaAllah. Baik, dan seterusnya para penonton, kita akan ke Kedah untuk bersama dengan anda.